fast, sitting here praying that this night's gonna last. You got it all on tap, I'm loving your vibe, always have your back. We like all the same tracks, listen all night in the sheets all black. Halo semua, salam sejahtera Malaysia, tuan-tuan dan puan yang amat dihormati semua. Satu keputusan terkini, isu Najib dibebaskan. Ini satu keputusan yang pasti dinantikan ramai, terutamanya penyokong Najib Razak. Saudara-saudara, penyokong UMNO juga pasti digemparkan dengan keputusan ini. Dikatakan Najib boleh memohon untuk dibebaskan ataupun di-NAA pada September ini. Wow, pasti satu kejutan kepada politik Malaysia sekiranya Najib Razak dibebaskan. Nah, saudara-saudara, satu artikel daripada Cosmo.com, Najib boleh mohon dibebaskan September ini, kata hakim. Artikel daripada Cosmo.com bertarik 19 Januari. Datuk Seri Najib Tun Razak boleh memohon untuk dilepas tanpa dibebaskan di-NAA atau dibebaskan sepenuhnya di-NA daripada 3 pertuduhan pengubahan wang haram dana SRC International Sendirian Berhad berjumlah RM27 juta pada September ini. Hakim Mahkamah Tinggi K. Muniandi menetapkan demikian selepas memutuskan perbicaraan yang dihadapi Najib, 71 umur itu, bagi 3 pertuduhan tersebut yang akan bermula pada 17, 18, 19, 23 dan 24 September. Justru Mahkamah kemudian menetapkan 12 Mac bagi pengurusan kes seterusnya berhubung perbicaraan kes itu. Ia susulan makluman daripada Timbalan Pendakwa Raya Muhammad Ashraf Adrin Kamarul yang memaklumkan bahawa status representasi bekas Perdana Menteri itu untuk menggugurkan kes masih belum mencapai sebarang keputusan. Pada 8 Februari 2019, Najib didakwa di Mahkamah Session atas 3 tuduhan ubah wang haram, tetapi kes itu kemudian dipindahkan ke Mahkamah Tinggi. Bagi ketiga-tiga tuduhan, Najib didakwa terbabit aktiviti ubah wang haram dengan menerima wang keseluruhannya RM27 juta dalam 3 akaun M Private Banking miliknya. Najib dituduh melakukan semua kesalahan itu di Islamic Bank Berhad Bangunan M Bank Group nombor 55 Jalan Raja Chulan pada 8 Julai 2014 dan didakwa mengikut Seksyen 4 dalam kurungan 1 dalam kurungan E Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram dan Pencegahan Pembiayaan Keganasan 2001. Najib kini sedang menjalani hukuman 12 tahun di penjara Kajang dan didenda RM210 juta atas 3 tuduhan pecah amanah, pengubahan wang haram membabitkan dana SRC International berjumlah RM42 juta. Nah, saudara-saudara, tuan-tuan dan puan, untuk rekod Najib berdepan 2 lagi kes mahkamah, yaitu penyelewengan 2.3 bilion dana 1MDB, yang kini di peringkat perbicaraan dengan pendakwaan telah memanggil seramai 49 saksi. Sementara satu lagi kes ialah pecah amanah jenayah berjumlah RM6.6 bilion berhubung pembayaran kepada International Petroleum Investment Company ataupun IPIC. Nah, saudara-saudara, apa komen Anda berkaitan dengan isu ini? Kalau Najib dibebaskan, pasti satu kejutan baru untuk Tun Dr. Mahathir Mohamad. Nah, persoalannya, adakah Najib, kalau benar beliau dibebaskan, beliau akan menyertai parti yang menyokong kerajaan, ataupun beliau akan menyertai ataupun menyokong pembangkang? Nah, itu menjadi persoalannya. Apa komen Anda? Sekian saja. Teruskan bersama di dalam channel ini. Jangan lupa tekan butang like, share, dan juga subscribe. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Info padu, info hangat disediakan di dalam channel ini. Tuan-tuan dan puan yang amat dihormati, sebelum ini kita mendengar nama bekas Perdana Menteri. Nah,
berkaitan dengan penyalahgunaan dana Rm 700 juta yang melibatkan dua kerajaan yang lalu. Dan tempo yang disebutkan adalah pada tahun 2020 sehingga 2022, di mana pada ketika itu kita dapat menyaksikan dua Perdana Menteri yang mengangkat sumpah, yaitu Perdana Menteri ke-9 dan Perdana Menteri ke-8, yaitu Tan Sri Muhyiddin Yassin dan Ismail Sabri Yaakob. Kita juga tahu Ismail Sabri Yaakob sudah diambil keterangannya oleh SPRM. Tetapi persoalannya, di mana Rm 500 juta dana itu? Satu perkongsian daripada FB page Prajurit Bangsa, kemana hilang 500 juta zaman Abah, yaitu Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri, ketika Perikatan Nasional menjadi kerajaan dulu. Kecoh di media sosial tentang isu penyelewengan dana kerajaan sebanyak Rm 700 juta, apabila PDRM menyatakan terdapat laporan polis yang dibuat. Ia telah pun disahkan oleh Ketua Polis Daerah Wangsa Maju, Superintenden Asyari Abu Sama. Pengarah Komunikasi UMNO, Datuk Lokman Nur Adam, turut mengesahkan bahwa pegawainya telah membuat laporan berhubung perkara berkenaan di Balai Polis Setapak. Terbaru, SPRM mengesahkan bahwa siasatan terhadap penyelewengan ini telah dimulakan. Rm 700 juta yang didakwa diseleweng bukanlah satu angka yang kecil. Sewaktu zaman keluarga Malaysia, kos perbelanjaan publicity dikatakan ketika itu mencecah 200 juta. Tetapi penjenamaan dan publicity berkenaan keluarga Malaysia disaksikan sendiri oleh seluruh rakyat Malaysia. Jelajah keluarga Malaysia, billboard, drama, iklan di TV komersial, media massa, media cetak, media elektronik, dan media sosial. Naratif keluarga Malaysia yang menelan belanja publicity Rm 200 juta masih lagi dikira masuk akal. Melalui perbelanjaan sebesar itu, diikuti dengan pelaksanaan program-program berkenaan, Rm 200 juta yang dikatakan dibelanjakan zaman keluarga Malaysia masih lagi logik untuk dipertimbangkan, yaitu pada semasa pemerintahan Ismail Sabri Yaakob sebagai Perdana Menteri. Berbeza sewaktu zaman publicity Malaysia Prihatin ataupun sewaktu zaman Abah memerintah. Dikatakan anggaran mencecah Rm 500 juta. Dana Rm 500 juta ini sangat banyak. Rm 500 juta kemana dibelanjakan soal FB page Prajurit Bangsa. Sewaktu zaman Malaysia Prihatin, ia adalah tempo pentadbiran berkuat kuasanya PKP di seluruh dunia. Program publicity Malaysia Prihatin tak banyak pun yang dianjurkan seperti zaman keluarga Malaysia. Bermaksud, sebetulnya kos perbelanjaan yang digunakan adalah lebih kecil daripada kos perbelanjaan publicity zaman keluarga Malaysia. Tak logik Rm 500 juta dibelanjakan. Tetapi penganjuran dan impak kepada rakyat tidak ada. Perbelanjaan Rm 500 juta telah direkodkan dan dikongsikan oleh PMX, yaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim, sewaktu persidangan Dewan Rakyat. Dikatakan juga perbelanjaan publicity yang mencecah Rm 500 juta adalah keterlaluan. Persoalannya, kemana pergi Rm 500 juta berkenaan dibelanjakan dalam tempo pentadbiran yang singkat. Di dalam perkongsian dalam page yang sama, kemana perginya Rm 500 juta, tak masuk akal perbelanjaan sebanyak itu dalam tempo yang singkat. Ditambah pula dengan tidak ada program berimpak yang dianjurkan. Nah, saudara-saudara, di dalam perkongsian FB page Prajurit Bangsa, perbandingan perbelanjaan penjenamaan tiga kerajaan, Malaysia Prihatin Rm 500 juta, PKP dinyatakan di sini, keluarga Malaysia Rm 200 juta, tidak habis dan baki dibawa untuk tahun 2023, jelajah keluarga Malaysia, billboard, iklan TV komersial, dan lain-lain. Manakala Malaysia Madani, pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim hari ini tidak melebihi Rm 100 juta peruntukan buat Malaysia Madani 2024. Temu Anwar, sambutan setahun bersama kerajaan, Madani, billboard, iklan TV, komersial, dan lain-lain. Nah, saudara-saudara, apa komen Anda di sini? Adakah Muhyiddin Yassin sekali lagi akan didapati bersalah ataupun bagaimana? Teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya.